سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita sekaliannya merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita walhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada firman-firman Allah, kuliah yang kita namakan sebagai kembara kita di alam firman. Yang mana insya-Allah dijangkakan kita pada pagi yang berbahagia ini akan menghayati bahagian yang terakhir, sekaligus kita mengkhatamkan surah Al-Asr ini insya-Allah. Terima kasih di atas kehadiran dan kelapangan waktu untuk bersama-sama insya-Allah, dan selamat datang kepada teman-teman jamaah yang baru dapat menyertainya, termasuk Tuan Haji kita, SK kita. Alhamdulillah. Saya insya-Allah akan meneruskan bahagian yang terakhir, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Itu yang belum sempat kita sama-sama hayatinya pada pertemuan kita yang lalu insya-Allah. Saya ingin share screen. InsyaAllah saya minta bantuanlah. Cik Zarida mungkin boleh unmute dan beri feedback. Ya Ustaz. Okey, listing dah nampak? Dah nampak. Dah nampak. Okey. Mana tadi? Dia dah nampak dia punya ni, slide dia? Belum. Cuma nampak listing tadi. Okey. Belum buka. Bentar. Okey, one more time. Ada Cik Zarida? Masih belum. Masih belum? Belum Belum. Dah ada? Okey, alhamdulillah. Okey, thanks. Terima kasih. Okey, jemaah teman-teman yang dirahmati Allah, insya-Allah saya pasti Ustazah Hajah Zarida telah pun kongsikan nota slide bahagian ketiga ni sebentar tadi. InsyaAllah kita yang masih menghayati firman Allah ayat terakhir, ayat ketiga di antara tiga ayat ni ialah yang terdetail dan terpanjang, iaitu golongan orang-orang yang dikecualikan daripada mengalami kerugian bermodalkan umur dan juga akal fikiran
bahkan apa jua modal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya, insya-Allah. Baik, iaitu setelah kita perkatakan ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita telah perkatakan dan telah pun ada beberapa input daripada teman-teman jamaah sekalian berhubung dengan dua bahagian itu. Iman yang merupakan ibarat akar bagi sebuah pokok, asas bagi segala-galanya, dan ianya perlu menumbuhkan dari iman itu amal soleh. Dan bagaimana sesuatu amal itu boleh menjadi soleh telah pun sama-sama kita hayatinya. Dan dua bahagian yang terakhir ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mana bahagian terakhir ini watawasau bil haqq, dan satu lagi watawasau bis sabr. Sebelum kita perkatakan tentang apakah yang dimaksudkan watawasau bil haqq, tentang al-haq, kebenaran tu. Ini bukan al-haq grup pencak ke apa ke pun ada juga grup pencak namanya al-haq di Singapura ni. Yang ingin kita perhatikan adalah dua bahagian terakhir, ciri-ciri orang-orang yang yang tidak mengalami kerugian, terlepas dari kerugian, adalah yang berpesan-pesan, berwasiat-wasiat dengan al-haq, dan satu lagi berpesan-pesan dengan kesabaran. So, kedua-duanya adalah bercirikan berpesan-pesan. Watawasau. Watawasau ini adalah fi'il ataupun perbuatan yang tidak berlaku seorang ataupun tidak berlaku satu pihak saja, satu parti saja. Umpamanya contoh, Pak Ali dengan Pak Usop, Pak Ali saja yang pesan pada Pak Usop. Pak Usop tidak berpesan kepada Pak Ali. So ini bukan watawasau. Ataupun sebaliknya. Tapi bila mana ada ketikanya Pak Ali, pinjam nama, berpesan-pesan, menasihat-nasihatkan, mengingat-ingatkan kepada Pak Ali. So, pada masa yang lain pula, Pak Usop juga berpesan-pesan, mengingat-ingatkan, nasihat-nasihatkan Pak Ali. So dia mesti datang daripada dua pihak. Tak boleh sebelah pihak sahaja. Baru adanya watawasau. Dan siapa ni yang berpesan-pesan? Kembali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di awal ayat ketiga, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu yang kita minggu lepas telah pun sama-sama kita hayati. Beriman ini adalah dalam usaha imannya yang terkadang naik, terkadang turun, terkadang kuat, terkadang lemah, terkadang bertambah, terkadang kurang, terkadang ada, kejap tak ada dan sebagainya. Jadi ia senantiasa berusaha. Jadi dalam usaha ini bukan hanya dibuat secara individu. Bukan hanya dibuat oleh Pak Mat saja buat. Umpamanya, dalam pergaulan antara Pak Mat dengan Pak Ali. Kalau contoh dua nama tadi, Pak Ali dengan Pak Usop. Contoh. Maka kedua-duanya perlu ada. Jadi orang-orang yang beriman, mereka jugalah orang-orang yang beramal soleh. Mereka jugalah at the same time orang-orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka jugalah orang-orang dalam waktu yang sama berpesan-pesan dengan kebenaran, dengan kesabaran. So baru adanya
perkataan watawasau. Persoalan yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan al-haq, kebenaran? Maklum sajalah manusia ini yang mempunyai akal fikiran yang kadang-kadang pastinya walaupun kita ada akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah, tapi daripada sudut yang banyak, akal fikiran kita tidak akan sama. Kalau kita lihat image yang tertera ini, dua orang bertelagah, berbeza pandangan dalam benda yang sama. Dia melihatnya 4. Kawannya pula sebelahnya ataupun opposite-nya melihat 3. Jadi, apakah yang 3 mengatakan engkau tak benar? Sebab dia melihatnya 4. Yang si 4 ni pula mengatakan, tak, aku berkata benar. Engkau yang berbohong. Sebab engkau mengatakan 3. Padahal kawannya juga melihatnya 3. Jadi, apakah yang dimaksudkan kebenaran? Akhirnya kebenaran itu balik kepada benda yang sama. Benda yang satu. Cuma cara pemikiran kita, culture dan budaya yang telah mencorak dan mempengaruhi minda kita terkadang membuatkan pada kita ini benar. Tapi pada kita ini benar, ini yang benar ni pada kita, pada orang lain tak benar. So, akhirnya kita dapati bahawa bagaimana memastikan sesuatu perkara itu benar? Bagaimana? Mungkin saya ingin persilakan teman-teman untuk diskuskan persoalan ini. Bagaimana? Kalau yang tadi itu maksud kebenaran pun kalau kita nak describekan dia, datangkan pelbagai definition tentang al-haq, kebenaran itu, dipersilakan. Dan how to, bagaimana nak memastikan sesuatu perkara itu benar. Dia dua persoalan ini memang selalu terkait rapat. Sebab nak pastikan maksud benar tu, kita perlu ada tools. Kita perlu ada alat, cara bagaimana nak memastikan sesuatu perkara itu benar. Macam contoh image ini, yang C4 ini, dia, pada dia, apa yang dia cakap, pendapat dia, pandangan dia, 4. Yang satu pihak lagi, 3. So, dipersilakan. Nak tanya ni, yang benar perkara dunia ke akhirat tu? Perkara agama ke perkara kayu-kayu ni? Oh, definitely bukan pasal kayu ni. Okay. Kalau perkara tentang akhirat, memang kalau tentang akhirat, saya rasa no issue. Sebagai lingkungan orang-orang yang walhamdulillah dan insya-Allah orang-orang yang beriman dan insya-Allah juga orang-orang yang beramal soleh, no issue. Tapi yang kita nak perkatakan di sini adalah sebelum kita menuju akhirat tu, kita berada di dunia. Inilah sekarang ni. Silakan SK. Kalau saya hakim dua-dua betul lah Ustaz. Okey. Pandangan okey. Pandangan 4 betul. Pandangan 3 pun betul. Pasal saya tengok dua-dua ada. Kalau you jadi judge lah. Okey. Jadi bagaimana kita apply-kannya dalam persoalan nak memastikan suatu perkara itu benar? So, akhirnya dua-dua benar. Ustaz, boleh saya cuba Ustaz?
Silakan. Ini berkenaan ni, that's why kalau macam kita bandingkan daripada segi kalau kita belajar dari segi management, memang tak ada salahnya. Dari segi politik pun gitu juga. Tak ada salahnya. Apa yang kita ingat betul, itu betul lah bagi kita. Tapi bagi orang lain boleh jadi tak betul. Cuma kalau kita lakukan dengan cara fizikal benda tu, kalau secara fizikal baru kita tahu benda tu sama ada 4 atau 3 lah. Oh, okay. Sebagai kalau kita tengok dari segi bayangan atau lukisan, kita memang dua-dua tu macam SK cakap, dua-dua kita nampak. Yang cakap 4 tu dia nampak daripada bahagian dia. Angle dia. Dan orang yang cakap 3 tu dia kata daripada angle dia. Betul. Tapi kalau dengan fizikal, sebab itu kalau kita berbandingkan dengan kalau kita kerja pun kita cakap dengan teori. Kan? Cara teori. Example lah macam kita cakap daripada segi elektrik lah. Dia kata tiap-tiap itu current yang the flow of current tu sampai daripada mulanya 300, kalau 300 sampai ke ujung tu mesti jadi kosong. Oh, okey. Jadi kalau kita pandangkan dari segi teori dia memang betul. Memang sampai sana kalau kita kira pun nanti dia jadi kosong. Tapi kalau daripada segi praktikal dia kan tak boleh. Sebab itu kalau kita mesti ambil pada pangkal. Ambil pangkal, kalau pangkal tu kata 300. Wire yang kita gunakan daripada pangkal sampai ujung tu mesti 300. Kalau tidak kita taruh macam kita taruhkanlah ujung kita taruh yang pangkal dia taruh 300, yang ujung kita taruh 50. Wire yang 50 tu akan terbakar. Daripada segi praktikal. Sebab aliran elektrik tu dia bukan kata boleh kita boleh katakan aliran elektrik tu tidak macam boleh tunggu masa. Oh, okey. Dia seketika aja. Dalam berapa milisaat aja. Masya-Allah. Current tu akan flow sampai situ. Sebab itu kita pun kalau kena pun sekejap je. Jadi daripada segitulah. Itu pendapat saya lah. Masya-Allah. Ya. Terima kasih Tuan Haji Ahmad. Kalau untuk saya lah, saya rasa Tuan Haji Ahmad kalau conduct satu course tentang electrician ni, pun electrical ni pun baik juga tau. Sebab saya tak dapat begitu menggarap, terjangkau apa Tuan Haji Ahmad tadi share. Mentelah lagi pula baru minggu lepas toaster saya terbakar dan sebagainya kan. Apa jadi nasib baik rumah tak terbakar. Dahlah saya join masjid, tak lama lepas tu masjid terbakar. Jadi ala kulli hal, terima kasih Tuan Haji Ahmad. Ada sharing yang lain tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa Haja? Ramlah. Haja Ramlah, masya-Allah. Okay, I think I'll speak in English. In any discussion that we have, we must agree on the perimeter of the issues. For instance, if somebody sees it from 4 pieces of wood, another person sees it 3 pieces of wood. But then what is the idea? Is the idea about a good size of, are we agreeable on the size of the wood? Are we agreeable on the weight of the wood? Are we agree on the color of the wood? So I think when we look at different things, we look at things from different perspectives, depending on where and what you want to look at. So I think in any discussion, we must agree on the issues and the perimeter and the of the discussion. So in that case, we can conclude correctly and appropriately, Ustaz. Oh, okay. Good. MashaAllah. Thanks. Anything else, Haja Ramlah? No, I think that is all. But I think in certain matters, you have to rely on scientific or medical expertise. It cannot be just by what we see, you know. So I think certain areas we have to rely on the experts to help us to a conclusion, a correct conclusion. Okay. And other areas is just a matter of your emotions. It depends on your own perspective of things of life. How you want, what you bring to the table. That's all, Ustaz. MashaAllah. Thanks, Haja Ramlah. Thank you very much. Alhamdulillah. Ada yang Ustaz, lain? boleh saya share? Okey. Saya Sumarni.
Oh, Hajar Sumarni. Berkenaan hari akhirat tadi. Sekarang di dunia kita, kita percaya apa yang Allah katakan akan berlaku pada hari itu. Tetapi ada orang-orang kafir ialah mereka tidak percaya. Mereka percaya dengan cara yang lain. Jadi untuk mengetahui yang manakah yang benar, nantilah bila sampai hari itu, barulah mereka dan kita semua sadar yang mana yang betul, yang benar. Seperti yang dikatakan tadi, bila sudah dipraktikkan baru kita tahu yang mana yang benar. Masya Allah. Bila sampai masanya lah nanti. Sekarang di dunia macam seolah-olah mereka benar, kita benar. Memanglah kita benar pasal kita percaya. Tapi yang tak percaya kata tak benar. Dia percaya dari perspektif dia. Begitulah maksud saya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Hajar Sumarni. Itu dunia dengan akhirat. Sekarang yang kita nak yang antara lain semasa di dunia ni yang tidak menyentuh isu akhirat. Umpamanya isu dunia ni saja. Bagi seseorang, pada dia apa decision yang dia buat, umpamanya tentang hidup dia ke apa ke, dia rasa ni benar. Yang orang lain merasakan tak benar. So itulah bagaimana, apakah tools kalau saya dapat simpulkan antara lain bagaimana memastikan adalah tadi tu dengan penjelasan daripada Tuan Haji Ahmad, penjelasan daripada Puan Hajar Ramlah, juga ada disentuh oleh Puan Hajar Sumarni juga sedikit, iaitu nak kena adanya semacam satu trial lah, percubaan lah. Mungkin pada kita sekarang ini benar, pendapat kita benar, pendapat contoh dua nama tadi, pendapat Pak Ali ni benar, pendapat Pak Usop ni salah. Jadi mereka mencuba apa yang cara yang dikemukakan oleh Pak Ali. Ternyata apa yang idea daripada Pak Ali, apa yang Pak Ali melihatnya sebenarnya adalah tak benar. So ada kemungkinan idea daripada Pak Usop pula adalah merupakan benar. So adanya percubaan yang kedua. So adanya trial lah, adanya mencuba. Itu yang di antara lain yang mungkin yang dimaksudkan tadi, adanya fizikal percubaan dan sebagainya lah. Wallahu alam. Itu yang saya antara lain lah. Memang kalau dalam isu-isu tentang akhirat, dunia dan sebagainya, memang hatta orang Islam pun yang mana ada sebahagian daripada mereka dalam isu akhirat ini, contoh saya bergaul juga semasa belajar dulu dengan pemuda-pemuda Saudi ni. Mindset mereka adalah tak apa, kita ni kan ada hadis yang mana kalau kita buat satu di Mekah, kita akan dibalas dengan 1000. Mungkin harus lebih banyak lagi. Jadi kalau kita ini umpamanya mabuk, minum arak ke apa ke, macam orang yang baru-baru ni bawa kereta dah langgar masjid dan sebagainya, pintu masjid. Sehingga kan bila mereka bertaubat, taubat mereka yakin akan diterima. Ataupun setidak-tidaknya bila tiba musim haji, mereka lakukan haji, dosa mereka tak ampun. So adanya idea-idea dan pandangan-pandangan yang semacam itu. Itulah. Jadi kembali kepada apa yang kalau tadi salah satu di antara cara bagaimana memastikan suatu perkara itu benar adalah dengan adanya percubaan. Dan percubaan ini kemungkinan benar, kemungkinan menatijahkan tidak benar. Namun ia masih dalam lingkungan usaha. Hatta seorang qadi sekalipun, seorang hakim,
Seorang hakim yang memutuskan satu perkara. Kalau nak dilihat contoh kisah Nabi Allah Daud bila mana didatangi oleh dua orang yang bertelagah dalam isu kambing-kambing yang memakan tanam-tanaman, kan? Di mana Nabi Daud buat satu keputusan yang cukup adil. Berapa kerugian yang ditanggung oleh pemilik tanam-tanaman ini hendaklah ditampung dan ditanggung oleh pemilik kambing. So dengan harganya berapa, kambing-kambing ni kalau dijual berapa ekor harganya, so dia balas, dia gantikan, habis. Pendapat Nabi Allah Daud tak salah. Pendapat Nabi Daud benar. Hak di situ. Tapi di samping itu, bila mana Nabi Sulaiman mendatangkan suatu idea yang lebih benar, menyelesaikan isu tu tanpa merugikan mana-mana pihak. Sebab dalam hal ini kalau kita lihat berlatar belakangkan idea Nabi Allah Daud alaihi salam, bermakna kesilapan dibuat oleh si kambing sinilah, kambing-kambing ini, yang perlu ditanggung oleh pemiliknya. Latar belakang idea yang didatangkan oleh Nabi Allah Sulaiman pun similar, pun hampir sama. Kesilapan kambing-kambing ini yang akan ditampung dan ditanggung oleh tuan miliknya. Tetapi dalam waktu yang sama, tuan milik kambing ini dalam waktu yang sama tidak merasakan kerugian ataupun merasakan sesuatu penyesalan. Kalau aku tahu aku tak piara kambing-kambing aku ni. Ini kambing-kambing, kata orang tu kambing tak pergi sekolah agaknya. Itulah dulu aku suruh diorang pergi sekolah. Diorang tak diorang mungkin ponting apa ke. So akhirnya diorang kambing-kambing ni tak masuk ajar ke apa ke. Umpamanya lah. Mungkin akan timbul rasa ni. Jadi persahabatan, persaudaraan sebagai orang yang hidup berjiran mungkin akan terhapus. Jadi latar belakang idea Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dalam waktu yang sama adalah memperkukuhkan lagi persahabatan, persaudaraan, rakan-rakan yang berjiran tu. Namun kedua-duanya adalah di pihak yang benar. So mesti ada satu yang dikatakan percubaan, usaha, trial ni. Dan setiap trial ni kan kita sedia maklum akan adanya, kata orang tu, kemungkinan menemui kegagalan. Ada tools yang kedua tak? Cara yang kedua. Ana cuba Ustaz. Siapa tu? Zaitun. Oh, Hajar Zaitun. Okey, silakan. Dalam syarah kitab Riyadhus Salihin, dikatakan untuk mendapatkan kebenaran adalah untuk meninggalkan segala syak ataupun perkara-perkara syubha. Yang ini berdasarkan hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maknanya tinggalkan sesuatu perkara yang mendatangkan keraguan lah, menyatakan syak, dan berpegang kepada sesuatu yang tidak mendatangkan syak. So ni antara perkara-perkara yang kita nak pastikan bahawa kita mendapatkan kebenaran. Okey, terima kasih. Sama Ustaz. Cuma apakah itu boleh kita applykan dalam soal-soal kehidupan? Kalau sekarang, dari kalau sekarang berdasarkan image ini, orang yang 4 ni yang mengatakan kayu-kayu ini adalah 4, dia tak syak, dia pasti. Dia tak ragu-ragu.
yang kayu-kayu ini adalah 4. Bagaimana yang SK cakap tadi lah Ustaz, maknanya seseorang itu dia dia melihat dari sudut ataupun dari angle dia. As long as perkara itu tidak bercanggah ataupun tidak menyalahi hukum hakam kehidupan. So angle masing-masing tu berbeza mengikut dia punya standing lah, maknanya di mana dia berada. So tak ada benar dan salah dalam hal ni lah. Tentang yang 4 dengan 3 ni. Okay. Sebab masing-masing memandang dari sudut dia, daripada angle dia. Okay. So tak ada, sebab 4 mengatakan 4 sebab dia memandang dari sudut dia. 3 mengatakan dia nampak 3 kerana memandang daripada sudut dia. So dalam kehidupan tu macam tu, mengikut maknanya mengukur baju di badan sendiri, mengikut dia punya kemampuan dan mengikut dia punya apa yang diberikan lah, ataupun apa yang dia perolehi lah Ustaz. Okay. Dalam hal kehidupan ni lah. Tapi kalau dalam sudut pandangan agama, sesuatu hukum asal itu kan adalah haram kecuali didatangkan dengan dalil. So kalau dari sudut itu dalam soal ibadat ibadat lah. Itu dalam soal agama. Tapi kalau dalam sudut kehidupan macam tu lah Ustaz. Agama pun maksudnya ibadat. Aslu syai'i tahrim itu ibadat. Tapi dalam soal makan minum tidak. Okay. Ustaz, tools yang kedua ni, mungkin pengalaman mungkin secara boleh tak jadikan tools untuk ni benda kita dah kira dulu orang memang ni sebenarnya kata ambil ni angle 4 kayu je. Okay. Selain daripada trial, maknanya tu dia berdasarkan pengalaman macam tadi itulah kalau Hajar Zaitun katakan berdasarkan ilmu. Ini pengalaman khibrah, pengalaman seseorang dalam perkara yang itu. So itu dijadikan sebagai alat untuk memastikan benda ni betul ataupun tidak lah. Correct? Okay. Begitu ke? Betul. Okay. 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 Ada yang lain? Menarik ni. Ini apa yang sharing yang telah dibincangkan daripada awal tadi pun. Alhamdulillah. So akhirnya, okay, baiklah. Kalau tidak nanti sampai pukul 11.30, 12 pun kita masih kat sini lagi. Kesimpulannya yang dapat saya garap daripada hasil perkongsian sesama kita, alhamdulillah, dan saya pasti ada yang pun masih nak berikan pandangan dan sebagainya kan. Akhirnya kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahawa dalam urusan yang terkait dengan kehidupan, kalau kita lihat tidak ada sesuatu di sana yang dikatakan benar atau akhirnya pada first stage, peringkat awal, kecuali setelah benar-benar dipastikan yang ia memang benar. Yang benda yang dikatakan di first stage tu, tahap awal tu salah, benar-benar dibuktikan yang ia salah. Bagaimana nak membuktikannya? Itulah dia. Dengan percubaan, dengan pengalaman, hatta dengan perbincangan, dengan apa pun. Sebab macam saya sebutkan di awal tadi pun, bahawa mindset kita ini kadang terbentuk oleh kita punya budaya dan culture. Bagaimana kita diasuh, bagaimana kita dibesarkan, lingkungan kita dan sebagainya. Orang Melayu kalau cakap selalu pelan-pelan. Berbanding dengan umpamanya maaf cakap orang bangsa lain. Kalau cakap kadang-kadang orang daripada tingkat 1 sampai tingkat 7 masih boleh berbual. Dan sebagainya. Padahal pada kita
ini mengganggu orang-orang di tingkat 4, di tingkat 3 dan sebagainya. Tapi bagi mereka adalah ini culture mereka, budaya mereka dan sebagainya. Jadi bermakna kelainan-kelainan inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan watawasau, berpesan-pesan. Maknanya mungkin pandangan Pak Ali pada awalnya benar, Pak Usop disagree, tapi mereka bersetuju untuk mencubanya. So di situ adanya elemen watawasau. Jadi bila mana percubaan dari berdasarkan idea Pak Ali nampaknya ternyata bukan hak, bukan benar. Sebaliknya ia adalah sesuatu yang batil. Ini dah soal kehidupan, soal kehidupan. Maka Pak Ali ni dia tak boleh katakan masih benar juga. Dan dia menolak idea Pak Ali, Pak Usop. Bila nak cuba idea Pak Usop, dia tak nak pula. Sudahlah kau buat sendiri. So di situ tidak adanya elemen watawasau. Jadi watawasau ini terbina daripada dua pihak yang saling reda meredai, yang saling kata orang tu ingin bekerja sama dan sebagainya. Kita lihat saja dalam kehidupan harian kita. Dalam kehidupan harian kita. Kalau dululah contoh saja, saya bersekolah primary school di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Along nama jalan itu Victoria Street, nama tak berubah. Tapi pernah di zaman saya, waktu awal-awal sekolah dulu, dia adalah two ways. Jalan dua hala. Diubah kepada one way. Kemudian diubah balik dan dibikin seperti mana akhirnya sekarang ini. Tengah. Jadi two ways. Nak pergi Bedok pun boleh daripada depan madrasah. Nak pergi naik ke mana tu, nak naik ke Jurong ke mana ke pun boleh dari depan madrasah juga. So adanya trial-trial ni. Percubaan-percubaan berdasarkan kepada keperluan-keperluan. Yang mana keperluan-keperluan pastinya berbeza. Imam hari ini cuma boleh mengatakan istau sufufakum. Ratakan barisan kamu. Itu saja. Tapi imam tak dapat mengatakan bila solat sekarang ni kat masjid ke apa ke, wataqarabu, rapat-rapat. Tak boleh. Sebab masing-masing dalam petak masing-masing nak rapat-rapat macam mana. So, berdasarkan kepada keperluan-keperluan. Allah tidak mengatakan idea Pak Ali benar. Allah tak mengatakan idea Pak Usop ni benar. Kedua-duanya benar. Cuma mungkin pendapat Pak Ali buat masa ini benar. Pendapat Pak Usop mungkin kurang benar. Itu lebih sesuai daripada dikatakan perkataan tidak benar. Tapi dalam urusan agama, kita lihatlah. Sebab itu dalam urusan agama pun, kalau kita perhatikan, dalam menafsirkan ayat, bila mana Allah berfirman dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang tersurat dalam Al-Quran, daripada Al-Quran. Maka yang tersurat daripada Al-Quran ini bagi majoriti imam-imam, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan juga Maliki, dikuatkan dengan hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau orang yang tak membaca Fatihatul Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini perlu dibaca pada setiap rakaat.
Solat tu kalau 4 rakaat lah. Keempat rakaat itulah dibaca Fatihah. Tapi yang ada imam, salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa tak semestinya Al-Fatihah. Berdasarkan kepada firman Allah sendiri, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang tersurat daripada Al-Quran. Umpamanya kalau dia nak baca inna a'tainakal kausar, dia tak baca Al-Fatihah, solatnya sah. So kalau kita lihat hatta dalam penafsiran sesuatu pun kadang-kadang, dan semua imam-imam ini tak akan menyatakan pendapat aku saja yang benar, pendapat engkau salah. So akhirnya inilah watawasau. Sesuatu yang ingin dibentuk daripada watawasau, berpesan-pesan. Terima kasih teman-teman. Syukran jazilan di atas perkara-perkara apa yang dibincangkan ini. So akhirnya itulah kita dapati bahawa berpesan-pesan dengan kebenaran dapat terelak daripada kerugian. Sebabnya kenapa? Sebabnya apa yang diusahakan itu dalam lingkungan amal soleh. Kita sedia maklum amal ni tak semestinya dalam soal-soal ibadat-ibadat rutin. Ibadat-ibadat yang dah fix, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Malah ibadah pun ada yang berbentuk khusus dan ada yang berbentuk umum. Jadi selama mana ianya tidak menimbulkan pergeseran, tidak menimbulkan perbalahan, akhirnya mengakibatkan kepada permusuhan dan perpecahan, dan ianya semuanya dalam lingkungan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan, maka ia pastinya tergolong dalam golongan, terangkum dalam rangkuman wa'amilus solihat, beramal soleh ini. Tapi dalam soal-soal agama tak boleh. Itu yang dah kita sama-sama teruskanlah. InsyaAllah. Berdasarkan firman Allah, banyak ayat seumpama ini dari surah Al-Baqarah ayat 42. Allah berfirman mengingatkan orang-orang Bani Israel, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dengan yang salah, yang batil. Yang salah, bak kata Nabi, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal telah terang nyata, haram telah terang nyata. Jadi dalam waktu yang sama, wa taktumul haqqa, benda yang benar itu pula kamu sembunyikan. Benda yang benar kamu sembunyikan. Contoh tadi, Pak Ali punya idea dengan Pak Usop punya idea. Bila berbincang, Pak Usop merasakan bahawa idea Pak Ali ni benar. Tapi kerana ia nak menonjolkan idea dia juga, pertahankan, dia menafikan kebenaran idea Pak Ali. Sebab Pak Ali ni pun dah berdasarkan kepada macam sharing tadi, berdasarkan kepada pengalaman dia, ilmu dia, bahkan percubaan-percubaan yang pernah dibuat sebelum ini dan sebagainya. Kamu gorengkan apa tu? Okay. Kerupuk yang udang. Okey. Ini ayat 42 surah Al-Baqarah. Di surah Al-Anfal ayat 8, Allah pula berfirman, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ini jelaslah. Dalam soal-soal akidah, dalam soal-soal agama ni, supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah. Iaitu yang salah itu dalam bentuk kekufuran, syirik dan sebagainya. Meskipun sekalipun golongan orang-orang musyrik itu walau karihal mujrimun, orang yang berdosa itu tidak kariha, iaitu tidak menyukainya. So itu watawasau bil haq. Dan kalau dalam soal agama, dalam hadis, bila
Nabi pernah ditanya, apa itu al-haq? Nabi pernah mengatakan, Allah itu haq, war rasulu haq, wal quranu haq, wal mautu haq, wal ba'su al-haq. Itu semualah. Benda-benda ini semua adalah merupakan kebenaran. Itu dalam soal-soal akidah. Terakhirnya adalah watawasaw bis sabr. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah memberikan sedikit definisi tentang maksud sabar itu. Ia adalah tetap dalam menegakkan agama dengan meninggalkan segala bentuk pekerjaan yang digerakkan oleh hawa nafsu. Ini makna yang lebih mendalam daripada sabar yang difahami oleh Wak Mustarjo. Minah pukul wak sabar, minah marah wak sabar, ya minah lari wak kejar. Jadi ia adalah maksud yang menegakkan agama dan meninggalkan segala bentuk pekerjaan yang digerakkan oleh hawa nafsu. So nak tetap tu dalam nak menegakkan dan mengamalkan agama tu dan meninggalkan segala bentuk apa jua yang dibangkitkan oleh hawa nafsu tu, itu juga merupakan kesabaran, dan ini adalah merupakan kesabaran yang paling sukar. Sebab itu ia merupakan suatu perjuangan, suatu jihad ataupun mujahadah untuk, kata orang tu apa, untuk mengekang hawa nafsu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah, bis sabri was salah, dengan jalan sabar dan solat. Jadi dalam soal solat memang hubungan kita dengan Allah. Tapi dengan kesabaran ini, ia merangkumi seluruh kehidupan kita. Dan mengerjakan solat sembahyang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk isti'anah, untuk mendapatkan ataupun meminta pertolongan Allah. Dengan dua inilah, dengan sabar dan dengan solat. Dan kita dah sama-sama sedia maklum, jenis-jenis sabar ini, sabar dalam menghadapi ujian, dan inilah yang paling bawah sekali, paling rendah. Whatever ujian itu, sama ada ujian dalam bentuk kesusahan, kesakitan, azab, seumpama para sahabat melalui detik-detik sukar di awal-awal penyebaran Islam, seumpama orang-orang Bani Israel yang diseksa oleh Fir'aun dalam kehidupan mereka. Ini semua ujian. Begitu juga tak dapat kita nafikan dengan adanya pandemik sekarang ini, kita pun berada dalam ujian. Bagaimana kalau sebelum ini datang ke masjid, pertama sekali aku nak pilih masjid mana kita punya suka. Tapi sekarang nak kena buat booking pula. Buat booking macam nak tengok wayang pula. Buat booking. Dah book. Kemudian bila masuk pula nak kena safe entry lagi. Nak kena ambil temperature lagi. Dah lah tu semua pas. Bila nak masuk, pakai mask tak pakcik? Oh ada dalam poket. Keluarkan mask. Kalau nasib baik pakcik. Kalau makcik tanya, dia seng-seng lengan dia. Dia tunjukkan dia punya MAS.
So, tapi bila ditanya, akhirnya bawa sejadah tak pakcik? Allah, sejadah pula tak bawa. Tak boleh masuk. Nak sembahyang pun tak boleh masuk. Hanya kerana tak ada sejadah. Yalah yang ada orang argue kat situ. Kalau setengah masjid yang ikut sangat peraturan mengatakan minta maaf, pakcik tak boleh. So, bukan nak buat benda jahat. Bukan saya nak masuk kasino. Saya nak masuk masjid. Cuma tak ada sejadah aja. Dan sebagainya. So, ujian lah. Yang keduanya adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan ini yang paling berat. Walaupun di sini disenaraikan sebagai yang kedua. Menjalankan ketaatan. Sebab ketaatan ni, ia memerlukan kepada konsistennya kita. Konsistennya kita ni bukan setakat buat dengan tak buat. Tapi buat tu secara tetap. Kalau qabliyah ba'diyah tu, bukan kerana banyaknya, berapa kalinya, tapi kerana kekerapannya. 2 rakaat itu. Sebelum 2 rakaatnya itu sesudah. Dan ini pun bukan mudah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam meninggalkan kemungkaran. Kalau ikut ranking ni, dia adalah yang tengah-tengah lah. Iaitu sabar dalam meninggalkan kemungkaran. Apa jua bentuk kemungkaran. Yang diminat, yang dibenci, yang disukai dan sebagainya. Dan sabar yang tertinggi adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Dari surah apa ni? Surah An-Nahl. Ayat ini terkait dengan peristiwa perang Badar. Perang Uhud, pembunuhan Hamzah. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Maka jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang as-sabirin. Orang-orang yang sabar. Kadang-kadang ramai pakcik-pakcik ni kan bila tak boleh pakcik, tak ada sejadah, tak boleh masuk. Oh, pakcik terus baca ayat innallaha ma'as-sabirin dan sebagainya. Jadi orang-orang yang sabar ni lah. Ayat 126 ni masih lagi Allah berfirman dalam bentuk maknanya kalau kamu nak balas, balaslah. Balaslah dengan cara yang sama. Maknanya antara pilihan untuk balas dengan tak balas, antara balas dengan sabar, umpamanya masih jadi pilihan. Itu yang Allah katakan wala in sabartum lahuwa khairun. Jika kamu sabar, itu adalah lebih baik. Lis-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Tapi bila menjangkau ke ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Para ulama menafsirkan wasbir, dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan golongan yang ingkar itu. Wa ma sabruka illa billah. Dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau berduka cita. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Dan janganlah engkau bersempit dada, iaitu merasa marah, merasa duka cita dan sebagainya. Mimma yamkurun, disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. So akhirnya di ayat 127 datangnya perintah. Dah maknanya
antara nak balas dengan bersabar, maka yang perlu dilaksanakan adalah bersabarlah. Bersabarlah. Dan jangan menuntut balasan yang sama. Itu yang dimaksudkan yang tertinggi ya. Membalas kejahatan dengan kebaikan. So sabar itu kebaikan. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari sabar. Tak ada. Walaupun kita di waktu yang kita sabar itu kita boleh untuk tidak sabar. Dan tidak ada sesuatu kerugian bila seseorang itu bersabar. Maka itulah sabar adalah satu kemestian dan bukan sifat sampingan yang boleh jadi pilihan. So inilah ayat 153 surah Al-Baqarah yang mana macam kita sebutkan tadi, ada pakcik-pakcik yang ambil penghujungnya saja. Innallaha ma'as sabirin. Padahal yang di awalnya dia tak baca pun, tak hafal pun. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bis sabri, dengan sabar dan dengan solat. Sekali lagi kalau kita lihat dengan sabar dan solat ini tadi. Kalau ayat 45 surah Al-Baqarah, Allah suruh minta pertolongan. Dan di sini juga adalah dengan sabar dan solat. Di mana Allah itu bersama-sama ataupun menyertai orang-orang yang sabar. Jadi ianya sesuatu yang penting dalam hidup. Penting dalam hidup yang membuatkan kita ini akhirnya macam dah kita teman-teman jamaah share pada perbincangan pertemuan yang pertama surah ini, iaitu bermodalkan akal kan? Bermodalkan akal. Jadi sabar ini, orang-orang yang sabar sentiasa menjadikan akal itu sebagai pertimbangan dia. Akal itu sebagai pertimbangan dia. Sebab itu, dia dah menggunakan modal yang ada, yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itu yang menjadikan dia itu tidak rugi. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Ummul Mukminin Aisyah pernah meriwayatkan bahawa Nabi pernah bersabda, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu jemu mengamalkannya. Dan amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Itulah yang kita katakan tadi, 3 jenis kesabaran. Yang paling payah adalah bersabar ataupun sabar dalam melakukan ketaatan. Meskipun ketaatan itu adalah sedikit sekali yang dilakukan. Tapi biarlah ianya konsisten. Biar ianya berterusan. Sebab itulah ada setengah-setengah ulama. Maaf contoh saja. Seorang muslimah tu dia sering baca Quran. Hari-hari baca Quran. Alhamdulillah. Tapi pada period uzurnya, beliau tak dapat baca Quran. Tak dibolehkan untuk baca Quran. Jadi beliau berzikir dengan cara yang lain. Berzikir dengan cara yang lain. Dengan bertasbih ke dan sebagainya. So, maknanya ia tetap konsisten dengan amalan-amalan ketaatan ini. InsyaAllah. So akhirnya rumusan yang ingin kita buat tentang surah Al-Asr ini adalah
surah ini mengajak insan kepada menyediakan bekalan mati. So itu semua sebenarnya adalah bekalan untuk mati kita. Dengan cara memastikan umur yang diberkati. Dalam hadis, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya. Sebagian orang menyatakan umur kalau dah sampai umur Nabi tapi dia belum wafat, itu adalah satu bonus yang diberikan oleh Allah untuk ia menambah baik amal perbuatannya. Sebaliknya, mengelakkan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk pula perbuatannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim rahimahumullah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama hadis yang cukup terkenal, beliau pernah mengajar kepada murid-muridnya 10 hal yang termasuk dalam kategori sia-sia, iaitu lelaki atau wanita yang berdoa untuk dirinya sendiri tetapi tidak dimohonkannya doa untuk ibu bapanya sendiri dan kaum muslimin. Dia asyik berdoa untuk diri, ya Allah ampunkanlah dosaku, maafkanlah kesilapanku, aku saja. Tapi untuk ibu bapanya dan kaum muslimin tak didoakan. Sia-sialah. Kedua, orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak membacanya secara tertib. Dia sangka dia dah buat baik, amal soleh, ngaji apa, baca Quran apa, tapi tidak secara tertib. Tempat yang harus diwakafkan, dia tidak wakaf. Tempat yang seharusnya didengungkan, dia tak dengungkan. Dia berdengung saja. Dan sebagainya. Yang ketiga, lelaki yang masuk ke dalam masjid. Kemudian ia keluar kembali dari masjid itu tanpa mengerjakan solat tahiyatul masjid. Masya Allah. Ini perkara yang ketiga ni merupakan perkara yang benar-benar menemplak orang-orang yang macam saya ni lah, kerja kat masjid. Kadang masuk masjid, keluar tapi tidak mengerjakan solat tahiyatul masjid. Cuma dalam hal yang disunatkan, orang yang berulang alik masuk ke masjid. Umpamanya dia bekerja. Dia bekerja, dia nak bersihkan masjid. Dia noja ke apa ke. Noja kalau laki-laki lah. Kalau perempuan noji. Jadi, ataupun nojiah ke apa ke. Dia nak bersihkan masjid. Yang disunatkan kepadanya untuk solat tahiyatul masjid adalah yang pertama dia masuk. Tapi lepas tu dia keluar, dia masuk balik. Memang tak diperintahkanlah, tak disunatkanlah untuk solat tahiyatul masjid. InsyaAllah. Yang keempat, orang-orang yang melewati tanah perkuburan tetapi tidak mengucapkan salam kepada penghuni-penghuni kubur dan tidak mendoakan untuk keselamatan arwah-arwah mereka. Tak memberi salam. Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin. Innakum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Doa-doa yang simple macam ni pun tak didoakan. Dan sebagainya. Lelaki yang masuk pada hari Jumaat ke suatu kota kemudian keluar lagi dari kota itu tanpa mengerjakan solat Jumaat berjamaah. Memang bagi seorang yang statusnya bermusafir, dia tidak wajib mengerjakan solat Jumaat. Tetapi adalah amat baik untuk ia mendirikan solat Jumaat. Walaupun tidak wajib. Untuk ia melihat budaya. Antaranya lah, kalau saya perhatikan, antara manfaatnya adalah kita dapat berkenal-kenal dengan penduduk setempat. Keduanya, selain daripada dapat menyumbang sedikit, kita juga dapat melihat bagaimana kebaikan-kebaikan dan cara-cara pengurusan hari-hari Jumaat. Ini kalau terkait dengan orang yang macam saya ni lah, kerjanya kat masjid dan sebagainya. Nampak bagaimana kalau mereka ini umpamanya lah menyusun tika-tika, meletakkan tabung Jumaat tu kat mana,
khatib, bagaimana keterampilannya dan sebagainya. Yang keenam, lelaki atau wanita yang tinggal dalam satu lingkungan dengan seorang ulama tapi dia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang dia cuma tambah setakat nasi lemak saja. Dia padahal dalam lingkungan para ulama, iaitu tidak menambahkan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, dua orang laki-laki bersahabat tetapi mereka tidak saling menanyakan tentang keadaan masing-masing dan keluarganya. Kawannya sihat ke, kawannya tak sihat ke, nama je kawan. Tiba-tiba bila ada orang bagi tahu, si fulan ni dah arwah, kau dengar tak? Bila Dah 3 minggu dah. Kawan tu meninggal 3 minggu, baru dia dengar dan sebagainya. So, tak seharusnya lah. Ini adalah sia-sia lah. Laki-laki yang mengundang seorang menjadi tetamunya tetapi tidak diacuhkan ataupun dia bersikap acuh tak acuh dan tidak dilayani tetamunya itu. Hakikatnya sebagaimana jamaah teman-teman yang saya hormati sekalian, bila ada seseorang tu menjadi tetamu ke rumah kita, paling dasar sekali adalah orang itu memuliakan kita. Kedua, ia datang bersama keberkatan Allah untuk rumah kita, untuk penghuni rumah itu. Jadi tidak wajarlah tuan rumah bersikap acuh tak acuh. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim menyambut tetamunya, Dhaifi Ibrahim, seperti mana yang diabadikan oleh Al-Quran. Padahal yang datang tu menyerupakan dirinya sebagai manusia, mereka adalah para malaikat. Tetamu Nabi Allah Daud alaihissalam yang datang sewaktu Nabi Allah Daud mengkhususkan harinya, aku tak jumpa orang hari ini. Hari ini untuk aku beribadat kepada Allah. Sebab Nabi Daud kita maklum membahagikan hari-harinya kepada empat. Satu hari dikhususkan untuk beribadah kepada Allah, maka hari itu ia tak menemui orang, dia akan berada di mihrab. Jadi dua orang ini panjat pagar masuk masjid nak jumpa Nabi Daud, kemudian mengadu masalah mereka. Yang mana dua orang ini, salah seorang mempunyai 99 kambing, yang kawannya seekor kambing. Yang seekor kambing ni pun nak diambil, nak dirampas oleh sahabat yang dah punya 99 ekor kambing ni. Macam kasing baba, nasib baik kau panas, kalau kau tak panas kau pun aku kebas. Jadi tamaknya itu. Tapi yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana Nabi Daud akhirnya bila mana diajukan hal ini, Nabi Daud tetap melayaninya. Nabi Daud tak halau mereka. Ini hari bukan hari kamu bertemu dengan aku. Tidak. Dan itulah akhirnya Nabi Daud sedar bahawa mereka itulah para malaikat yang Allah utuskan. Akhirnya mereka ini diterima dengan cara yang baik. Pemuda yang menjadikan zaman mudanya berlalu begitu sahaja tanpa memanfaatkan. Ini pemuda yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang muda lah, dalam usia yang muda. Bukan orang-orang yang mengaku dirinya muda. Yang menjadikan zaman mudanya berlalu begitu sahaja tanpa memanfaatkan waktu yang berharga itu untuk menuntut ilmu dan meningkatkan budi pekerti. Dia biarkan masa itu berlalu. Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah menyatakan, aku ni kalau hari ini aku sama macam semalam, aku adalah manusia yang paling rugi. Maknanya tak ada sesuatu ilmu yang baru yang aku dapat. Ataupun sesuatu amal yang baik yang dapat aku sumbangkan. Dan yang ke-10, orang yang tidak menyedari tetangganya yang merintih kelaparan sedangkan ia sendiri kekenyangan makan di dalam rumahnya. Makan macam nak rak sebagainya. Ni makan tak kira apa. Tak kira apa.
Kalau sekiranya ada sebakul durian sekalipun, share lah dengan jiran tetangga yang mungkin ada yang merintih kelaparan dan sebagainya. So ini kata-kata Al-Imam As-Sawri rahimahullah yang mana tersebar begitu meluas di media dan sebagainya. Dan akhirnya surah Al-Asr ini mengajak kita menghargai dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya yang membawa manfaat untuk diri dan orang lain. Mengimbangi antara manfaat dengan mudarat. So antara satu benda yang manfaat, satu benda yang mudarat. Sudah barang tentu kita akan mendahulukan untuk menggrab manfaat dan menghindarkan mudarat. Mengimbangi mana yang lebih banyak memberi manfaat. Manfaat kembali kepada individu ataupun manfaat kembali kepada orang ramai. Dan ini banyak kali kita telah sama-sama hayatinya. Dan mendahulukan mana yang perlu diutamakan. Aulawiyat. Priority tu. Mana yang perlu kita prioritikan, mana yang perlu kita secondarykan. Sebab akhirnya adalah kita perlu menghargai waktu yang amat singkat, umur yang teramat pendek yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, inilah kata-kata yang pernah dilahirkan oleh seorang bekas bintang NBA, Chris Wayne Jackson, yang kemudian memeluk Islam dengan nama Mahmud Abdul Rauf. Kita harus belajar tentang sejarah hidup kita, memahami masa yang sedang kita jalani dan menyiapkan masa depan kita. Masya Allah. Kata-kata yang cukup baik. Dan kita tukil daripada kitab tafsir Ibnu Katsir di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasa'athum." Seandainya setiap manusia merenung surah Al-Asr ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Cukuplah. Lawasa'athum maknanya ayat ataupun surah ini begitu luas makna dia yang perlu ditadabburkan, yang perlu akhirnya diambil sebagai tauladan oleh manusia. So inilah antara lain walhamdulillah yang sama-sama sempat kita hayatinya secara bersama insya-Allah. So saya bukalah kalau sekiranya ada tambahan, ada persoalan dan sebagainya, kita persilakanlah untuk beberapa minit insya-Allah. Terima kasih. Ada yang nak berikan pandangan ataupun nak tanyakan soalan ke apa ke? Baiklah, mungkin tak ada dan jam telah menunjukkan 11.25. Kita berhenti di sini insya-Allah dan terima kasih di atas. Baru ni. Ya, Tuan Haji Ahmad ada ke? Apa-apa nak? Ada. Bukan saya tadi. Oh, bukan Tuan Haji Ahmad insya-Allah. Tak. Ya. SK. Okey, SK. Lasan. Okey. Ini macam koridor ijtihad kan. Okey. Koridor ijtihad. Macam kita pelajar kan, orang-orang awam yang fakir kan. Jadi kita kadang penilaian kita kan ialah tak beza dan apa dia punya
ukuran-ukuran yang sewajarnya lah sebagai orang awam atau pelajar. Bila tengok ijtihad ulama ni dalam orang ni. Okey. Ha. You nak berikan pandangan ke? Tak. Soal. Ada mana-mana pihak yang ingin tolong menjawabnya? Kalau ada ijtihad para ulama dalam sesuatu perkara dan ijtihad mereka ini pelbagai angle, ya betul. Mana satu yang hendak diambil ke macam mana? Macam penilaian ni lah kita sebagai orang awam biasa kan. Nak ikut ke tak nak ikut ke, nak ambil, kalau nak ikut pun yang mana satu? Correct. Ya, okey. Tapi kadang-kadang seseorang tu, sebelum teman-teman yang lain berikan pandangan komen saya, kadang-kadang kita ni dalam hal tersebut kita lebih dari ulama. Alamak. Kita lebih. Sebab bila mereka berikan ijtihad mereka, kita akhirnya menolak ijtihad mereka. Means kita buat ijtihad baru. Kan? So kita kalau tak mengatasi mereka pun, atas mereka, sekurang-kurangnya kita sama level dengan mereka. Ijtihad kita adalah dengan menolak semua ijtihad. Allahu'alam. Correct me kalau saya tersilap. Okey teman-teman, ada nak respon terhadap soal daripada SK kita ni? Kadang-kadang suka juga Ustaz. Sebab masing-masing itu kadang-kadang dia tak suka pada suatu guru tu kan. Jadi apa yang dikatakan oleh guru dia tu, yang dikeluarkan oleh guru itu betul. Yang orang lain itu tak betul. Itu satu yang selalu saya pandangkan perkara ni berlaku lah. Jadi setiap macam mana pun dia dia tak dengar, tak guna pakai. Walaupun benda tu memang betul sebenarnya. Okay. Jadi orang macam itu macam mana kita atasi Ustaz? Ada pandangan? Allahu'alam. Sebab kalau kita nak meneracakan ijtihad mereka, kita pun perlu ada asas. Yes. Asas maknanya tu setidak-tidaknya kita nak menilai pendapat Ustaz A ni yang berbeza berbeza dengan Ustaz B. Di mana kita katakan Ustaz A ni lebih benar? Di mana tu maksudnya? Atas dasar apa yang kita jadikan neraca untuk mengatakan Ustaz A ni punya pendapat lebih benar? Ustaz B pendapatnya tak benar ataupun kurang benar. Tidak-tidaknya kita perlu ada ilmu lah kan? Ya. Jadi sebab itu ada di sini timbulnya apa yang dikatakan mazahib ataupun mazhab adalah untuk memberi jalan keluar. Tapi mazhab bukan bermakna mazhab kat situ juga, tok habis-habis kat situ juga. Sedangkan bila mana dalam hari-hari yang dilaluinya ia menemui suatu hadis yang mana secara umumnya bila dihuraikan oleh ulama juga bahawa huraian hadis itu nampaknya lebih tepat dan menyamai pun apa yang dinyatakan oleh ustaz dalam satu mazhab ataupun imam dalam mazhab yang lain, maka berdasarkan kepada ilmu yang mungkin hanya setakat kat situ aja dia berpegang. Jadi sebab itu yang antara lain kata-kata yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Kalau kamu menemui suatu hadis
yang menyanggahi pandangan aku, tinggalkan pandangan aku. Pegang itu hadis. Malah itulah mazhabku. Jadi bukan tok-tok aja lah kan. Jadi sifat merendah diri Imam Syafi'i itu. Itu satu hal. Imam Syafi'i merendah diri. Dan yang keduanya, ia menyatakan pendapat aku tak semestinya benar. Mungkin benar di tempat aku. Mungkin ketika itu beliau mengeluarkan fatwanya di Mesir. Yang sebelumnya pernah mengeluarkan fatwanya di Iraq. Yang berbeza. Di tempat itu dan di masa itu. Sesuai untuk masyarakat itu. Jadi begitulah yang balik kepada neraca ilmu lah, kalau balik kepada apa yang ditanyakan oleh Syekh Kiai SK tu. Wallahu a'lam. Ada pandangan yang lain insya-Allah? Jadi keputusannya sebaik-baiknya kita bergaul rapat dengan orang-orang yang berilmu itu lebih mudah sedikit bagi kita lah. Orang-orang yang punya pengalaman yang mendalam. Macam yang Ustaz cakap dengan tadi itu yang kita sama-sama kita berikan itu tadi, pandangan tadi tu. Yang soalan Ustaz tu. Itu panjang tu soalan sebenarnya. Boleh diuraikan lebih lebar lagi. Betul. Saya ingat itu kalau ada kelas nanti kita harus duduk dan ini kita ulang balik soalan tu. Discuss discuss balik. Sebab banyak pandangan daripada berbagai sudut. Betul. Agree. InsyaAllah. Tengoklah. Tapi nak kena dapatkan trace together lah kan. Bukan saya bukan promote government, tidak. Tapi InsyaAllah lah kita jangkakan, mudah-mudahan kita ingin balik semula lah ke keadaan di mana kita dapat bertemu, duduk dalam satu majlis secara fizikal sebagainya. Masya-Allah. Okey, ada yang lain insya-Allah. Syukran SK, okey? Insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Mohon pamit ya. Nak carikan. Fadal. Silakan. Nak carikan juga. Insya-Allah. Baik, kalau teman-teman kalau dah tak ada apa-apa lagi yang ingin diperkongsikan bersama, saya ambil kesempatan ni sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira di atas kesudian bersama-sama. InsyaAllah dijangkakan surah Al-Humazah yang akan kita mudah-mudahan dapat kembara di alamnya insyaAllah pada minggu hadapan dan mungkin untuk beberapa kali pertemuan insyaAllah. Sekali lagi terima kasih. Yuk mari sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Zaridah.